pagi hari. Segala sentosa. Apa kabar Malaysia? Apa kabar Malaysia? Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Hari ini bertempatkan saya Dina Syah Saleh dan juga rakan tugas saya hari ini. Saya Helena Pahlavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Walaupun kita tahu cuaca tak menentu, banyak orang sakit, demam, sesama dan sebagainya. Dan kita tahu juga peningkatan kes COVID-19 di negara kita dan juga masalah banjir. So, hati-hati dengar apa sahaja arahan yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan oleh pihak berkepentingan. Betul, dan kita akan jugalah langkah-langkah telah pun kita lakukan praktis selama ini apabila menghadapi COVID-19 tu, kita praktikkan balik. Kalau rasa demam, tak sihat, kalau boleh hindari untuk datang ke tempat kerja. Kalau rasa macam makin teruk lah kan, cubalah dapatkan perhatian dari konteks ini untuk tidak datang ke tempat kerja. Dan masa sama juga kalau rasa ada ahli keluarga yang terkesan juga, pakailah face mask. Betul, pelitup muka. Pelitup muka itu sangat-sangat penting untuk sekarang ini. Okey, pagi ni kita nak bercakap tentang banyak perkara, khususnya kita nak meninjau tentang prestasi bagi setahun kerajaan Malaysia Madani, yang mana telah pun kita ketahui sudah pun masuk lebih kurang setahun lah pemerintahannya, dan kita nak menilai bagaimana inisiatif-inisiatif telah pun dirangka setahun itu, bagaimana pencapaian dan juga apakah objektif pun fokus yang akan diberikan bagi tahun-tahun berikutnya. Dan masa sama juga kita nak memberikan perhatian dahulu, ini dikucing apabila semalam berlangsungnya Hari OKU Kebangsaan yang telah pun memberikan ruang kepada mereka yang bergelar OKU untuk mempertuntutkan kehebatan diri mereka, dan mereka ini telah pun iktiraf oleh negara Malaysia, khususnya kepada Dr. Muhammad Shahrizal yang merupakan penerima anugerah khas OKU. Beliau ini kalau nak disoroti, sebenarnya beliau telah pun menjadi orang OKU ini sejak 24 tahun yang lalu selepas tibaan kemalangan. Usia 16 tahun, kemalangan pulang daripada tempat kerja menyebabkan lumpuh separuh badan, dan akhirnya beliau tidak merasa kecewa. Meneruskan semangat beliau untuk memberikan sumbangan dan juga bakti kepada diri beliau dan juga kepada orang masyarakat sekeliling, dan akhirnya beliau diangkat selaku penerima anugerah khas OKU ini. Dan saya kira ini satu kisah yang boleh diambil inspirasi, kerana beliau tidak merasakan dunianya gelap dan terus bangkit menjadi seorang yang sangat berguna dan menyumbang kepada negara. Dan katanya juga beliau juga masuk bidang sukan renang, dan akhirnya menjadi mewakili negeri bagi acara sukan renang, dan perlahan-lahan sekarang ini beliau sudah pun berjaya berjalan sedikit menggunakan tongkat. Dan saya kira ini adalah satu kisah OKU untuk mereka di luar sana. Tak kisah sebenarnya OKU atau tidak, kalau anda ditimpa kemalangan ataupun apa sahajalah, kita tahu bahawa itu adalah sementara, dan kita perlu bangkit menyelesaikan dan membawa kepada satu kehidupan yang lebih positif. Baik. Betul. Dan kita nak saksikan dulu laporan cuaca untuk hari ini, dan selepas itu kita nak bersama dengan individu yang lebih selayak untuk bercakap tentang pencapaian bagi kerajaan Malaysia Madani. Semua selepas ini. Baik, hari ini 5 Disember 2023, genap setahun sebenarnya kerajaan Madani menerajui Malaysia di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan banyak pelbagai inisiatif telah dijalankan dalam membacu Malaysia menuju kepada satu negara yang berpendapatan tinggi dan sebagainya. Dan kita tahu macam-macam inisiatif telah dijalankan, dan kali ini kita nak bersama-sama dengan YB Menteri kita untuk bersama-sama bercerita tentang inisiatif yang telah dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan YB Menteri Fahmi Fazil.
Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Selamat pagi YB, apa khabar? Selamat pagi, khabar baik. YB. Okey, sihat, dah Sihat, makan? Alhamdulillah. Pagi sempatlah juga breakfast tadi kan. Macam mana YB, 1 tahun pentadbiran di bawah Kerajaan Ya. Malaysia Madani? Sebenarnya hari ni, 5 hari bulan 12, genap setahun sejak saya lapor diri di Kementerian Komunikasi dan Digital. Angkat sumpah pada 3 Disember dan mula berkhidmat dalam kementerian hari pertama yang official 5 Disember 2022, jadi genap setahun. Alhamdulillah dalam masa setahun ni bagi KKD banyak yang telah kita berjaya usahakan. Sebagai contoh, isu 5G. Ya, pada satu ketika tak tahu hala tuju tapi dah diputuskan. Dan terbaru 1 hari bulan Disember yang lalu, semua syarikat telco setuju untuk tanda tangan persefahaman, perjanjian masuk ke dalam DNB dengan pegangan equity. Ini alhamdulillah satu milestone, satu pencapaian yang agak besar. Kita juga telah membolehkan penggunaan internet satelit Starlink yang membantu di banyak kawasan terpencil, rumah-rumah panjang, kawasan Bukit Bukau yang mungkin sukar untuk ada internet. Jadi ini banyak membantu. Cuba bayangkan kawasan yang pedalaman ada kelajuan internet dengan Starlink ni dalam 200 ke 300 Mbps. Wow, laju. Kemudian kita menyediakan pelbagai package 5G Rahmah, package khas untuk para wartawan, ya, dan ini terbukti dalam laporan bulanan Jabatan Perangkaan menunjukkan sektor komunikasi menunjukkan inflasi negatif, negatif 3.7% setiap bulan untuk 4-5 bulan kebelakangan ini. Jadi beberapa pencapaian yang baik, tapi banyak lagi yang akan kita usahakan untuk tahun 2024. YB, ini satu perkara yang telah pun diberikan secara jitu oleh kementerian YB sendiri, dan itu merupakan inisiatif awal yang YB disebut di awal ketika menjawat jawatan ini. Capaian internet itu harus diberikan dengan sebaiknya kepada rakyat. Setakat hari ini kalau saya lihat September, capaian kita bagi 5G lebih kurang dalam 71%, 71.2% daripada angka kita capai lebih kurang 80% untuk 5G. Dalam konteks ini, capaian-capaian ataupun YB sebutkan saya, bagaimana ia memberi satu doa kepada masyarakat bahawasanya masyarakat menerima sesuatu perkara yang benar-benar memanfaatkan kepada masyarakat. Ya, internet laju tapi fitnah pun bergerak lagi laju. Jadi saya berpendapat kita mesti tingkatkan tahap literasi digital, pemahaman rakyat tentang apa yang betul, apa yang tak betul. Baru-baru ni dalam Facebook keluar satu deepfake. Deepfake ni adalah orang menyalahguna AI untuk buat seolah-olah orang tu bercakap, tapi sebenarnya bukan. Jadi deepfake menunjukkan wajah Perdana Menteri, kononnya by satu pelaburan scam. Jadi ada orang hantar pada saya, tak boleh ni. Jadi kenapa Facebook benarkan? Jadi sementara waktu ataupun walaupun kita sekarang dah ada internet yang sangat laju, ada perkhidmatan internet yang lagi murah, saya dah minta diturunkan sampai 2 GB, ya, 2 Gbps dulu laju tu. Tapi fitnah pun sangat laju. Jadi kita setiap malam terbitkan satu segmen bersama-sama dengan MyCheck dari Bernama, sebenarnya dari MCMC, segmen bernama Biar Betul. Ya, jadi fitnah apa hari itu kita lawan, kita perjelaskan supaya rakyat tidak keliru. Jadi ini sangat-sangat penting. Saya risau bukan hanya fitnah tapi juga masalah macam scam. Ya, pada Isnin lalu kita ada yang e-dompet RM100, e-Madani, tapi ada juga bila diumumkan terus ada scam. Orang kata boleh cash out lah, jadi macam-macam cara dan ikhtiar penjenayah cuba nak ambil duit kita. Jadi sentiasa berhati-hati dalam kita menggunakan IT. Okey, baik. YB, kalau kita menuju dekat keemasan digital ini, kita nak jadikan Malaysia sebagai harimau digital Asia. Mungkin YB boleh perincikan inisiatif yang dilaksanakan oleh KKD menerusi MDEC. Ya, internet laju, penggunaan internet yang selamat membolehkan kita memanfaatkan ekonomi digital. Maksudnya apa? Di kawasan terpencil juga, kalau internetnya laju dan kita faham fasih menggunakan internet dengan baik, kita boleh menjual barang, membeli barang, dan kalau kita menjual, boleh mendapat pendapatan yang sangat tinggi. Di Bau, Sarawak, ada satu pusat ekonomi digital bawah MCMC. Ada seorang kakak ni namanya Sandra, dia menjual manik di Sarawak, pendapatan dia RM25,000 sebulan. Di Morib, ada seorang kakak ni, dia jual roti,
melalui pedi ataupun melalui internet lah, dia jual, dia belajar daripada pedi ni, pendapatan dia lebih RM50,000 sebulan. Okey. Mesti you all tertanya-tanya, kenapa lah you all jadi host untuk Bernama TV? Kenapa tak jual manik ke ni kan? Maksudnya, ekonomi digital ni mampu untuk bawa satu perubahan yang sangat besar kepada diri kita secara langsung. Dan kepada negara, kita jangkakan sumbangan KDNK daripada ekonomi digital boleh mencecah 25.5%. Bermaksud ekonomi digital akan mainkan peranan yang sangat penting sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara kita dan tingkatkan pendapatan kita bersama. Okey. Okey. Untuk ekonomi digital, potensi itu kita dapat secara jelas. Walau bagaimanapun dalam konteks ini, bagi kawasan yang mengalami masalah liputan 4G, bagaimana langkah proaktif yang dilakukan oleh KD untuk memastikan supaya mereka juga tersedia dan terlibat sama dalam ekonomi digital ini dengan penyediaan internet seperti ini? Ya, kita sekarang ni, saya bagi contoh ya, 4G kita dah sampai 97.03% capaian seluruh negara, kawasan berpenduduk. 5G dah sampai 73%. Jadi sikit lagi nak sampai 80%. Tapi ada tempat-tempat yang hadapi masalah internet yang berlarutan. Ya. Kadang-kadang masalah menara ada tapi kuali tak ada. Ada line tapi very slow. Jadi apa yang saya dah minta, dua perkara. Satu, bagi MCMC, kita ubah daripada dia panggil MSQOS, Standard Quality of Service, kepada Quality of Experience, kualiti pengalaman itu. Okey, orang boleh kata saya ada 2 Mbps, tapi sebenarnya 2 Mbps itu sangat slow. Jadi kita minta ada perubahan dasar. Kedua, saya minta ada satu dasar baru, iaitu di mana ada jalan, di situ ada internet. Dia melibatkan kerjasama antara semua syarikat telco. Tak boleh lagi ada keadaan di mana nanti satu menara tapi satu je perkhidmatan yang ada. Kalau kita balik kampung contohnya, telco A saja yang ada kat situ. Tapi selepas ni tak, saya dah minta kita akan mulakan di negeri Melaka. Kalau berjaya, sebagai proof of concept, kita akan buat di seluruh negara. Ada satu lagi teknologi, saya mesti sebut perkara ni, tapi dia masih awal. Okey. Dia menggunakan satelit sebagai menara. Jadi ada beberapa syarikat menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan syarikat telco. Kalau kita mampu laksanakan perkara ini, maka sebenarnya membolehkan kita ada capaian internet literally di mana saja kita berada. Dekat laut ke, dekat pesisir pantai ke, Bukit Bukau ke, puncak Gunung Kinabalu ke, boleh ada internet yang baik. Baik, YB, kita sedia maklum bahawa program setahun bersama Kerajaan Madani akan diadakan di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada hujung minggu ini, 8 hingga 10 Disember. Dan antara inisiatif ataupun rancangan yang akan dilakukan di sana, mungkin YB boleh kongsikan. Ya, kita ada banyak reruai, kita ada banyak booth ya. Ada jualan Mega Madani, jualan Rahmah, kita ada kaunter bagi JPJ, kaunter PDRM. Kalau nak bayar saman, nak ada tunggakan, boleh pergi ke situ. Tapi masa yang sama, kita ada banyak booth yang akan menunjukkan beberapa pencapaian yang telah berjaya dicapai oleh kementerian-kementerian yang berbeza. Kita jangkakan mungkin, insya-Allah, mungkin lebih antara 100 ke 200 ribu orang pengunjung. Dan dia bukanlah sambutan macam pesta, bukan. Tapi dia lebih seperti hari bersama pelanggan. Jadi kita jemput orang ramai untuk datang. Contoh, ramai yang mungkin tertanya-tanya tentang My Digital ID. Betul ke YB akan tanam chip? Tak betul. Ya, boleh datang ke pameran kita di Stadium Nasional Bukit Jalil. Lihat sendiri kaunter dan kiosk My Digital ID, bawa My Card, dan kita boleh daftar di situ. Ya, jadi antara lain lah. Jadi saya rasa ini peluang yang baik untuk rakyat datang, lihat, dengar, saksikan, alami, beli, ya, dan sama-sama kita faham apa yang telah diusahakan. Tahun pertama ni secara amnya kerajaan perpaduan telah berjaya mengukuhkan kestabilan politik. Ini asas yang sangat penting, tidak ada perubahan kerajaan, dan dengan adanya asas yang stabil ini kita dapat mengumumkan beberapa dasar seperti ekonomi madani, New Industrial Master Plan, peralihan kepada teknologi tenaga hijau, dan terbaru kertas putih mengenai dasar gaji progresif, meningkatkan gaji you all insya-Allah tahun depan. Amin. Dan review memang betul ke YB akan ada peningkatan gaji? Insya-Allah. Ya, jadi
Ini sebab tahun pertama ni orang tanya apa yang kita dah buat. Okey. Sebenarnya dengan mengekalkan kerajaan, dia akan yang ada sekarang ni menunjukkan kestabilan politik. Maka pelabur yakin ringgit makin kukuh. Dan tahun kedua ni kita akan fokus tingkatkan gaji rakyat, pendapatan rakyat. Sama ada ekonomi digital ataupun bagi penjawat sektor awam, sektor swasta, insya-Allah tahun 2024 ekonomi kita akan semakin baik, semakin pulih, gaji kita akan naik, ya, dan bermula Isnin yang lalu kita dah boleh dapat RM100 e-wallet, tak payah pinjam 100 daripada Nurni Lamsari. Mengikuti perkembangan TikTok rupanya YB. Mungkin YB boleh juga ceritakan inisiatif yang dijalankan antaranya dengan TikTok untuk mengurangkan konten-konten yang pelik-pelik dan meningkatkan konten-konten yang berunsurkan Islamik dan juga insan. Saya dapat banyak aduan daripada sebab pendirian Malaysia, contoh tentang isu Palestin, tentang isu Gaza. Ramai yang mengadu pada saya bila mereka go live, tiba-tiba akaun mereka kena ban, tiba-tiba mereka tak boleh lagi go live, ataupun konten yang mereka muat naik tiba-tiba telah diturunkan. Jadi sewaktu di San Francisco, saya, Perdana Menteri, Menteri Pelaburan Tengku Zafrul, kita berkesempatan bertemu dengan CEO TikTok dan menyatakan beberapa pandangan. Alhamdulillah sekarang kerjasama lebih erat, tapi bukan TikTok saja. Kita nak kerjasama yang baik, sekali dengan Meta, sekali dengan X, ya, dulu dikenali sebagai Twitter, semua platform ini. Kerana kita tahu rakyat sekarang mungkin mereka akan saksikan wawancara ini dalam TikTok, ya, dalam Facebook Live, ya. Jadi kita sekarang beroperasi dan berkomunikasi dalam pelbagai channel, pelbagai platform. Jadi kita mesti santuni, kerajaan mesti santuni semua platform ini, faham keadaan mereka, tapi fahamkan mereka tentang undang-undang dalam negara kita. Okey. YB, dalam tadi YB disebut berkaitan tentang program setahun bersama Kerajaan Madani, yang mana ia merupakan salah satu program bukan tujuan meraihkan dalam kontes bersukaria semata-mata, tapi fokusnya adalah memberitahu maklumat-maklumat terkini bagaimana kerajaan membantu rakyat. Dalam konteks ini, Kementerian KKD sendiri, bagaimana Kementerian KKD memainkan peranan bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar, dan fokus utama yang akan diberikan Kementerian YB sendiri dalam konteks ini? Ya, kita fokus kepada meningkatkan kesedaran umum. Program ini berjalan dan contohnya ramai yang mungkin tertanya macam mana nak ke sana. Kalau 8 hari bulan Disember ni juga malam tu ada final Piala Malaysia, ya, Johor lawan Terengganu. Jadi saya kena sokong Johor, ya. Saya sokong Johor. Okey, luaskan kuasamu. Okey. Dan sama dengan tak? Bukan. Bukan. Tapi kita kena maklumkan, okey, kalau nak datang ke situ, ni tempat parkingnya, boleh park di Meranti dan ambil shuttle bus ataupun naik LRT, dan ada banyak ruang untuk mereka parkingnya di mana, tapi tingkatkan kesedaran. Lebih daripada hari-hari itu, 8 ke 10 hari bulan Disember, kita harap kita dapat sampaikan kepada rakyat bahawa Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani ini telah berjaya melakukan beberapa perkara yang asas, bukan hanya dalam negara tapi di mata dunia. Sebab bila Perdana Menteri contohnya memberi penegasan tentang pendirian Malaysia berhubung isu Gaza, maka ramai yang mula menyatakan, oh, inilah Malaysia yang kini mulai dihormati semula di persada antarabangsa. Jadi di peringkat dunia kita mula mengaum, ya, sebagai harimau Asia kembali. Di Malaysia kita dalam negara memberi fokus kepada ekonomi digital, kepada penstrukturan semula ekonomi, membantu mengawal harga barang. Ya, saya nak bagi saranan kepada semua, download satu app yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Namanya Price Catcher. Tangkap harga, Price Catcher daripada KPDN. Download app ini, kita boleh tengok harga ayam, harga beras, harga diaper, ya, macam-macam harga barang, boleh kita tahu kedai mana yang paling murah, kedai mana yang paling mahal, ya, dalam satu-satu kawasan. Jadi insya-Allah dengan ada app seperti ini, dengan ada usaha ikhtiar kerajaan,
masa depan Malaysia insya-Allah lebih baik, lebih cerah untuk semua. Baik. YB, untuk hujung minggu ini, saya difahamkan bahawa Kementerian Komunikasi dan Digital pula akan menyediakan perkhidmatan Saya Digital, pemulihan data dan juga konsultasi perlindungan data peribadi, scam dan usahawan. Mungkin YB boleh komen sikit tentang ini. Ya, ini satu isu yang kita nampak sangat penting. Okey. Dia berkait dengan apa saya sebut tadi sebagai literasi digital, pemahaman. Kalau kita guna internet, apa yang perlu kita lakukan untuk selamatkan data kita bila kita isi borang, ya, macam mana nak tahu data kita pergi ke mana. Okey. Jadi perkara asas tentang keselamatan data peribadi ni sangat-sangat penting. Itu sebab antara kenapa kerajaan putuskan untuk semua perkhidmatan kerajaan, ya, contohnya MyJPJ, MyJalan, LHDN, nanti semua akan menggunakan sign in melalui My Digital ID. Ya, dia memudahkan supaya kita cuma ada satu password, tapi identiti kita disahkan melalui Jabatan Pendaftaran Negara kepada semua aplikasi yang saya sebutkan tadi yang dibangunkan oleh kerajaan. Dan insya-Allah nanti pihak swasta juga akan mula menggunakan. Jadi keselamatan data penting, kemudahan ataupun bagaimana nak memudahkan penggunaan ICT ini pun penting. Dan ini antara yang disebutkan tadi itu ikhtiar di bawah MDEC sebagai contoh. Kerana kita lihat Malaysia sekarang ni kita antara negara yang penggunaan datanya meningkat. Kelajuan internetnya antara yang terbaik di rantau Asia Tenggara, malah juga Asia Pasifik. Tapi masa yang sama kita dibelenggu dengan masalah scam. Jadi macam saya sebut tadilah, internet laju, scam pun laju, fitnah pun lagi laju. Jadi kita mesti sentiasa berwaspada, berhati-hati. Dia samalah macam kita dah buat highway cantik. Ya, kita nak jalan guna dengan baik. Tapi macam mana nak elak daripada kemalangan? Orang langgar kita, kita langgar orang, contoh. Kan? Jadi samalah juga dengan internet. So di reruai KKD nanti kita akan fokus kepada perkara ini. Tapi dalam kemajuan teknologi seperti yang YB sebutkan tadi, ia bagus kerana kita dah meningkatkan ke tahap satu lagi tinggi. Cuma pokok persoalan juga berkaitan tentang keselamatan data peribadi. Bagaimana Kementerian YB melihat tentang perkara ini untuk disantuni? Ya, sangat penting sebab saya bagi contoh akta kita adalah daripada tahun 2010. 2010 Facebook kita masih nak berjinak-jinak dengan Facebook. Ya, TikTok belum ada lagi. Tapi sekarang ni macam-macam dah ada. Ya, sekarang ni ada AI, macam-macam. Jadi kita kena update dulu akta ini. Jadi insya-Allah suku pertama kita akan bawa pindaan ke Parlimen. Kedua, isu keselamatan cyber ni pun penting. Dan antara perkara yang sedang diusahakan oleh kerajaan ialah membawa ke Parlimen satu rang undang-undang keselamatan cyber. Ini untuk pastikan kita ada satu badan kawal selia dan pastikan semua syarikat yang pakai ICT, mereka faham tanggungjawab mereka untuk pastikan keselamatan cyber bagi infrastruktur mereka itu terjaga. Kita lihat berdasarkan laporan yang saya terima, seringkali banyak insiden berlaku melibatkan keselamatan cyber. Bila ada orang boleh menceroboh masuk ke dalam infrastruktur kita, masuk ke dalam server kita, curi data kita, akhirnya rakyatlah yang menjadi mangsa. Jadi kita kena untuk menggunakan ataupun memanfaatkan ekonomi digital, kita mesti ada data. Data tu mesti digunakan dengan selamat. Data tu mesti disimpan dengan selamat. Inilah falsafah ataupun prinsip yang dipegang oleh KKD. Okey, YB, salah satu perkara lagi yang menarik perhatian tadi, saya YB ada sebut berkaitan dengan PD. Salah satu inisiatif yang bersifat akar umbi di peringkat bawahan, lebih kurang sebanyak 900 telah pun didirikan. Dan baru-baru ini juga Yang Mohd Perdana Menteri mengumumkan peningkatan lebih kurang dalam RM500 kepada pengurus juga pengurus itu. Salah satu membantu berikan konteks ini. Dalam inisiatif PD ini, saya nak memahami lebih lanjut bagaimana PD ini boleh memanfaatkan kepada rakyat itu sendiri. Ya, saya sebut tadi kakak yang jual manik di Bau, itu tu melalui PD. Dia belajar cara-cara nak buat marketing, pemasaran, macam mana nak guna buat bayaran online, ya. Jadi malah ada setengah pengurus PD waktu pandemik saya difahamkan mereka buat dropship. You all tahu kan dropship ni apa kan? Ya. Pendapatannya sebulan waktu itu RM35,000. Jadi menunjukkan bahawa PD ni boleh menjadi tempat mendidik komuniti setempat tentang manfaat ekonomi digital, tentang keselamatan data, tentang keselamatan cyber, supaya kita boleh
menerima manfaat daripada ekonomi digital dan bangunkan ekonomi rumah tangga, ya, dan ekonomi kita. Jadi inilah yang kita tegaskan. Perdana Menteri ada menyebut kita naikkan allowance, tapi kita tambah allowance, tapi kita tambah kerja. Jadi kita nak fokus supaya lebih ramai. Hasrat saya, PADI ini membolehkan lebih ramai anak-anak tempatan tidak perlu berhijrah ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan mereka boleh mendapat sama ada pendidikan secara online ataupun bekerja secara online ataupun berniaga secara online. Jadi banyak manfaat yang boleh kita peroleh. PADI akan mainkan peranan yang penting. 911 telah ada, 186 sedang direncana. Jadi insya-Allah ini akan menjadi pemangkin ekonomi digital di peringkat akar umbi. Baik, YB, kalau kita lihat kesaling hubungan kita bertambah baik. Okey, dan kita tahu bahawa ada pakej rahmah untuk mengurangkan kos mempunyai internet tu juga. Namun masih lagi kita rasakan bahawa kalau di rantau ini kita bukanlah mempunyai internet yang paling murah. Bagaimana kita nak melihat ke depan ini? Bagaimana, adakah ia akan terus diusahakan, dan juga tentang kontrak? Ya. Kontrak. Betul. Jadi kalau dibandingkan, alhamdulillah pada bulan Oktober yang lalu harga internet telah mula turun, ya. Okey. Jadi internet high speed broadband ini yang contohnya Unify, Celcom, Digi Fiber, Maxis Fiber yang kita pasang wifi dekat rumah, ya. Jadi harga tu telah mula berkurangan. Masa sama kita melalui DNB, Digital Nasional Berhad, untuk 5G, sebab harga itu dijual kepada telco pada harga borong, pada harga borong yang rendah. Jadi mereka juga terpaksa mengurangkan kos, ya. Jadi ini akhirnya akan memberi manfaat kepada rakyat. Kita bukan hanya nak internet yang laju, kita nak internet yang murah. Jadi salah satu perkara yang saya telah minta, contohnya Celcom Digi dan Maxis, saya minta mereka tak payahlah charge ekstra kalau kita nak guna 5G. Jadi saya difahamkan pada hari Khamis ataupun Jumaat lalu, Celcom Digi telah pun umum, ya, beberapa produk baru 5G tapi tak ada charge tambahan. Itu yang mereka maklumkan kepada saya. Tapi saya bukan salesman untuk Celcom Digi. Cuma saya nak tegaskan, kerajaan sangat memahami isu sama ada tentang kontrak, sama ada tentang harga, tentang kelajuan, tapi juga sama ada kita puas tak puas guna perkhidmatan ini. Itu sebab kita nak pindah Akta Akta Communication Multimedia Act untuk pastikan telco semua dengar cakap MCMC, ikut arahan menteri untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik, ya, kepada rakyat. Baik, ini itu antara merupakan fokus yang akan diberikan diberikan kepada rakyat. YB, hujung minggu ni 8 hingga 10 Disember ini, seperti disebut tadi, program yang amat penting sebenarnya kepada rakyat untuk mereka mengetahui tentang inisiatif Malaysia juga manfaat diberikan kepada rakyat. Pesanan kepada orang ramai untuk mereka datanglah beramai-ramai, dapatkan maklumat terkini dan disebarluaskan maklumat itu kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagaimana, YB? Ya, saya faham mungkin bukan semua yang akan dapat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, ya. Jadi saya dah minta Jabatan Penerangan juga untuk sebarluaskan di seluruh pelosok tanah air. Kepada yang dapat datang ke Kuala Lumpur, dapat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, jemput datang, ya, dan kita raikan bersama, kita faham dan kita dapatkan manfaat daripada kaunter-kaunter yang disediakan, jualan Mega Madani, jualan Rahmah yang disediakan. Tapi kita bawa balik bukan hanya barang-barang ataupun pengalaman itu, tapi juga cerita-cerita kejayaan Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, dan asas politik yang stabil membolehkan kita memperbaiki beberapa struktur asas ekonomi, dan akhirnya pendapatan rakyat meningkat, harga barang terkawal. Itulah mesej yang ingin kita sampaikan. Baik, itu dia. Terima kasih YB atas kesudian bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Itu dia YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital. Banyak lagi yang kita nak bercerita tentang program setahun bersama Kerajaan Madani. Semuanya sebentar lagi. Okey, baik tak? tadi. Dapat tak? Dapat. Alamak, saya tak cek. Tapi tadi saya dah mohon dah. Apa dapat? Settle hang, Shopee hang, Touch 'n Go pun hang.
Mei pun hang. Banyak betul yang memohon untuk mendapatkan RM100 e-Madani. Itu antara inisiatif kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat dan orang kata meningkatkan penggunaan dalam ekonomi digital lah. Betul. Ini merupakan salah satu inisiatif telah pun dilakukan oleh kerajaan bagi membantu kita rakyat Malaysia dan dirasai. Kalau dapat masih lagi ni lah sesuai lah umur tu dan lingkungan yang sama kita. Tak apa. Okey, alright. Kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan untuk kita bercakap tentang setahun bersama Kerajaan Madani, Kementerian Kewangan yang mana beliau memegang portfolio selaku Timbalan Menteri Kewangan 1. Assalamualaikum YB. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani kepada Ashraf dan juga Lina serta semua penonton bernama TV. Saya harap bukan hanya 9.30 ni tapi diulang beberapa kali. Pastinya. Baik, Okey. YB, semalam e-Madani macam mana? Ya, e-Madani ini adalah inisiatif kerajaan untuk memperkembangkan apa yang dipanggil sebagai e-wallet, perdagangan secara atas talian digital dan juga untuk membantu rakyat dan membantu ekonomi setempat, terutama PKS, perusahaan kecil sederhana. Dan kita berikan RM100 tetapi darab dengan 10 juta rakyat. RM100 darab 10 juta dah jadi 1 bilion ringgit jumlahnya. Dan dia bermula semalam. Ada 4 platform sebagaimana yang disebut. Saya harap tidak hang, tidak tersangkut, iaitu MAE, Maybank, kemudian apa lagi, Touch and Go, CIMB, Shopee dan juga Settle Petronas. Ini 4 platform dan kita berikan masa untuk memohon daripada semalam hingga 20 Februari. Lambat lagi. Yang semua nak mohon semalam tu apa hal? Boleh mohon hari ni, boleh mohon bulan 12 bulan 1 ya. Sehingga 20 Februari dan kita tunaikan itu tarikh akhir ialah 29 Februari. Jadi kita masa 3 bulan bukan 3 hari. Oh, manalah tahu YB kalau mohon semalam dapat hari ni Terus habis belanja. orang yang cepat-cepat. Dia paling laju 24 jam, paling lewat 5 hari. Kerana apa? Okey, itu prosesnya lah. Ya, kerana kita khawatir ada yang mencuba 4-4. Tapi kita nak bagi satu platform aja. Jangan masukkan nama dalam 4. Kita ada kaedah untuk screen di bawah khazanah, di bawah time.com. Mereka menyaring siapakah yang patut dapat, siapa yang tak dapat, ada yang mohon lebih apa semua ni. Kita ada saringan. Lepas itu siapa-siapa yang dapat STR, sumbangan tunai rahmah, mereka tentu akan boleh berjaya ya. Kalau suaminya sumbangan tunai rahmah Ali bin Abu, lepas tu Timah binti Dolah, isteri dia tak kerja, Timah binti Dolah kena mohon juga. Dia automatik nama tu berpasangan. Jadi kalau Ali bin Abu dapat, Timah binti Dolah dapat juga. Jadi begitu. Tapi yang penting handphone lah. Handphone itu hendaklah ada nama di bawah yang berkaitan. Jadi kita ada sedikit kekhawatiran kalau mereka tidak ada handphone yang ada aplikasi yang 4 itu ya. Jadi kita harap bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, duitnya ada ya. Kita beri 1 bilion ringgit pada khazanah. Khazanah di bawah MOF sebagai agensi yang melaksanakan. Okey, baik, itu adalah merupakan salah satu inisiatif yang telah boleh diberikan dan boleh dirasai oleh rakyat sendiri. Ya, baik. YB, kita sudah pun berjangkau setahun usia je bagi Kerajaan Madani ini. Pejam celik setahun, sekejap betul ya. YB, Lepas dalam tu konteks ni, betul. pejam celik 2, 3, 4, 5 pilihan raya lagi. Okey, bercakap tentang perkara itu, kalau saya angka-angka belanjawan 2023 lebih kurang daripada 388.1 bilion ringgit. Ini angka yang besar diberikan kepada rakyat dan kita nak menilai bagaimana prestasinya bagi tempoh itu dan memberikan manfaat kepada rakyat YB. Saya yakin hujung bulan 12 ini 388.1 bilion itu akan habis dibelanjakan. Kalau ada baki pun sikit-sikit sahaja kita pulangkan pada wang yang disatukan jika ada baki. Tetapi untuk operating expenditure tu memang confirm habis lah sebab tu bayar gaji ya. Terutamanya bayar gaji, bayar pesara apa semua itu confirm habis. Yang kita ada sedikit kekhawatiran ni belanja pembangunan. Belanja pembangunan hari itu 99 bilion, tolak kita bayar hutang 84 bilion
pada pertengahan bulan 11 hari itu, minggu ketiga bulan 11 saya ada buat pengumuman 82% dah selesai. Hari ini dah 5 hari bulan ni saya rasa lebih daripada 82% selesai pembangunan. Pada minggu ketiga bulan 11 itu 92% wang operasi dah habis. Jadi tinggal 92% hingga 8%. 8% tu bayar gaji Disember habislah. Jadi yang 82% itu saya kira ia perlu disegerakan dalam masa 3 minggu lagi ni untuk diselesaikan segala prosesnya untuk pembangunan. Baik, dan kita tahu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyempurnakan peluncuran ekonomi madani memperkasakan rakyat pada bulan Julai yang lalu, dan ini menjadi wadah untuk mengangkat semula darjat kita, darjat Malaysia dan martabat negara ini sebagai juga mengangkat ekonomi kita sebagai ke arah negara Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia ini. Dan bagi pendapat YB sendiri, adakah pelan ini cukup untuk membawa negara kita menuju ke sasaran itu? Konsepnya menaikkan lantai. Menaikkan lantai itu ialah dari segi martabat kehidupan rakyat. Satu lagi konsepnya ialah menaikkan shilling. Menaikkan shilling itu maksudnya meningkatkan pencapaian ekonomi negara. Dan menaikkan shilling ni antara kriterianya ialah kita hendaklah memastikan ekonomi negara kita yang pada ketika ini 37 terbesar dalam dunia, kita nak tingkatkan jadi 30 terbesar dalam dunia dalam masa 10 tahun. Jadi itu rasanya macam tidak mustahil untuk dicapai sebab kita diberi masa 10 tahun, 37 nak naik jadi 30 itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Kita juga ingin memastikan peningkatan dari segi guna tenaga wanita daripada 50% sekarang pada 60%. Jadi dengan lain perkataan 60% daripada wanita yang ada di Malaysia yang patut dapat pekerjaan ada peluang bekerja. Termasuklah suri rumah dengan kaedah bekerja daripada rumah dan sebagainya. Satu lagi tentang tata kelola lah. Kita ingin supaya indeks persepsi rasuah itu diturunkan kepada 25 kedudukan ke-25 tentang indeks persepsi rasuah yang sekarang ni agak tinggi, kita nak turunkan. Itu di antara perkara yang kita ingin capai dalam tempoh 10 tahun yang bermula dengan peluncuran ekonomi madani. Tapi sebelum kita cerita lebih banyak, madani itu, madani ini, madani itu apa ya? Lina dan Ashraf, madani itu ialah peradaban tinggi berteras nilai murni. Dalam buku Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri PMX menyebut bahawa kita ingin maju 3 perkara. Satu, kemajuan pemikiran. Itu yang pertama dulu. Pemikiran kena maju. Pemikiran kena maju tu melalui pendidikan, melalui kemahiran, melalui maklumat, melalui ilmu. Ya. Yang kedua ialah kemajuan kebendaan. Kemajuan kebendaan itu dari segi gaji, dari segi kadar KDNK, pertumbuhan, itu yang kita ingin tingkatkan. Kemajuan kebendaan, taraf hidup rakyat, kos hidup rakyat diturun, ya, itu. Dan yang ketiga ialah kemajuan rohani. Kemajuan rohani ini tata kelola, ya, tidak rasuah, tidak menumpukan kepada akhlak yang tinggi. Iaitu 3 perkara kemajuan yang kita ingin capai. Peradaban tinggi berteras nilai murni. Itulah Berteras madani. nilai murni, itulah teras madani, dan ia juga seringkali disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri soal tata kelola. Bercakap tentang perkara ini, tata kelola melibatkan tentang aspek perolehan kerajaan. Tata kelola berkaitan tentang bagaimana arahan pemeliharaan kerajaan sendiri. Bagaimana setahun ini mengubah dampak dalam konteks untuk memastikan supaya elemen tata kelola yang baik itu diterapkan dengan begitu jitu di Kementerian Kewangan sendiri. Tata kelola ni juga termasuk tata kelola kita mengurus ekonomi negara. Itu sebab kita untuk kali pertama dalam sejarah Perdana Menteri meminta dan saya telah melaksanakan di Dewan Rakyat, Timbalan Menteri 2 di Dewan Negara, iaitu apa yang kita panggil sebagai FRA, Fiscal Responsibility Act, ataupun Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal. Itu berhubungan dengan tata kelola. Ada 4 perkara. 4 perkara yang nak dicapai dalam tata kelola itu, tata kelola ekonomi ini. Yang pertama, defisit hendaklah 3% dan kurang. Selama ini defisit kita agak tinggi, ya kita nak turunkan.
Tahun lepas 5.6%. Tahun ni 5%, tahun depan 4.3%. Jadi kita diberi masa 3 ke 5 tahun untuk memastikan dia kurang atau sama dengan 3%. Itu pertama. Yang kedua ialah belanja DE, Development Expenditure, ataupun belanja pembangunan atau peruntukan pembangunan mesti 3% atau lebih daripada kekayaan negara KDNK, 3% atau lebih. Selama ni 9 tahun kita 4.4%. Jadi kita nak capai 3% atau lebih. Lagi tinggi belanja pembangunan, lagi bagus. Yang ketiga ialah dari paras hutang. Paras hutang ini tak boleh lebih daripada 60% daripada KDNK. Sekarang ini 61.9, 62% daripada KDNK. Kita nak turunlah. Kita ada masa 3 tahun untuk turunkan pada 60% atau kurang untuk taraf hutang. Dan yang keempat, segala jaminan kerajaan, jaminan untuk projek infrastruktur terutamanya. Apabila kita campur semua sekali itu, hendaklah tidak lebih daripada 25% KDNK. Sekarang ini dalam masa 9 tahun 17%. Jadi ini sebenarnya 4 ukuran yang kita kena capai. Kalau kita tak berjaya mencapai itu, Menteri Kewangan kena bentang dan mohon kelulusan daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini ada pertanggungjawaban. Lepas itu kita juga kena melaporkan. Di antara perkara melaporkan itu ialah prestasi hasil setengah tahun, prestasi bajet setengah tahun. Jadi sebelum ini setahun, kali ini setengah tahun pada bulan 6 dan kemudian bulan 8, bulan 9 ada di atas meja ahli-ahli parlimen siap laporan setengah tahun. Sebelum ni tak ada. Jadi kita memberikan tugas yang lebih dan kepertanggungjawaban dan ketulusan yang lebih terhadap Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan. Baik, YB, apa yang sebenarnya rakyat perlu faham tentang akta ini? Dan kalau YB katakan tadi, bertanggungjawab itu terletak kepada Kementerian Keuangan dan juga Menteri Keuangan. Bagaimana pula bila ada masalah perbekalan dan sebagainya? Kalau kita lihat baru-baru ini tentang COVID-19 dan sebagainya, bagaimana perkara ini akan diuruskan? Ya. Pada hari Khamis lepas, hari ini hari Selasa. Oh, begitu cepat. Hari Khamis lepas, hari terakhir Dewan Rakyat, saya menutup wang COVID. Okey. Kumpulan wang COVID, KWC, kumpulan wang COVID, 120 bilion ringgit dibelanjakan dalam masa 3 tahun lebih kurang untuk kita menangani COVID dan menjana ekonomi ketika COVID. Dan ditanya oleh ahli parlimen bagaimana pembelian ini yang ada pertikaian dan sebagainya. Saya kata kita ada ruang, iaitu ruang ialah ketika perbahasan mengenai laporan Ketua Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara akan dibahaskan dalam sesi parlimen bulan Februari. Okey. Jadi kepertanggungjawaban itu tetap ada. Itu untuk tahun 2022 laporan Ketua Audit. 2023 belum habis lagi, jadi tak ada lagi laporan. Jadi kita nak memberitahu kepada rakyat bahawa semua kementerian, itu bukan Kementerian Kewangan saja. Semua kementerian hendaklah memastikan segala urusan perbelanjaan 388.1 apa semua ni, 393.8 tahun depan bilion ni, hendaklah setiap sen itu dibelanjakan menurut tata kelola. Ini penting. Hari ini Dato' Isham Ishak yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, beliau adalah ketua PTD ni, ada dia punya pegawai takbir dan diplomatik ni, ada persatuan dan dia pengerusi. Dato' Isham Ishak. Dan dia memberitahu bahawa adalah tugas KSU, Ketua Setiausaha Kementerian masing-masing, untuk memastikan segala perbelanjaan adalah telus, segala perbelanjaan adalah mengikut tata kelola dan tata cara supaya wang rakyat tidak dibazirkan. Contoh laporan Ketua Audit 2022 ada lebih 600 juta ringgit yang perlu diperbaiki, yang hilang, yang tak dapat dikutip dan sebagainya. Itu banyak tu ya. 600 juta ringgit untuk 2022. Kita serahkan pada ahli parlimen untuk mendebatkan pada Februari. Okey, baik, dalam konteks juga YB, di bawah belanjawan 2023 kita semua maklum banyak sebenarnya jenis sumbangan tunai telah diberikan kepada rakyat betul. Mungkin YB boleh kongsikan kepada kita, masih ramai yang mungkin tidak mengetahui tentang bantuan-bantuan ini YB. Lebih terangkan kepada rakyat supaya rakyat jelas mengenai perkara ini dan dapat menerima manfaat daripada usaha yang telah pun dilakukan oleh kerajaan YB.
Antaranya yang paling besar ialah sumbangan tunai rahmah. Sumbangan tunai rahmah untuk tahun ini kepada 8.7 juta rakyat, dan sumbangan tunai rahmah ini jika ada pendapatan 2,500 dan ke bawah ada anak 5 dan ke atas dapat RM2,500. Tapi kalau miskin tegar dia tambah lagi RM600. Jadi RM3,100 itu untuk tahun ini. Dan yang RM600 itu masuk dalam SARA, sumbangan asas rahmah, yang diberi tiap-tiap bulan RM100, tunjuk kad pengenalan, pergi ke pasaraya yang tertentu di kawasan kita masing-masing, kita dapat membeli barang RM100 tiap-tiap bulan daripada bulan 7 hari itu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya, 6 bulan RM100. Ini untuk yang miskin tegar lah. Dan kemudian pada tahun hadapan kita tingkatkan sumbangan asas rahmah ni kepada 700,000 orang yang miskin, bukan miskin tegar. Tahun depan dari segi teknikalnya kita dah tak ada miskin tegar, kita hanya ada miskin. Itu sebab kita tambah 700,000 kepada keluarga, 700,000 keluarga dapat RM100 tiap-tiap bulan selama setahun. Ini dipanggil SARA. SARA, Lina. Ini Lina, ini SARA. SARA. Rahmah pun perempuan, Sarah. Kita menobatkan wanita. Rahmah dan Sarah. Sarah ni sumbangan asas rahmah, ringkasanlah sumbangan asas rahmah. Jadi Sarah RM100, tunjuk kad pengenalan, pergi pasaraya yang tertentu. Macam kawasan saya di Benot tu ada Qmat, ada Target. Dia ada mesin dia, mesin tu bagi IC, dia boleh scan. Dan daripada IC tu katalah bulan ini belanja 80, bulan depan boleh 120. Ya. Jadi dia akan carry forward selama setahun lah perbelanjaan itu untuk tahun depan. Dan satu lagi STR ni. STR ni sumbangan tunai rahmah. Ni semua bawah Kementerian Kewangan ni. Sumbangan tunai rahmah ini dinaikkanlah daripada 2,500 bila campur tadi 1,200 jadi 3,700. Tidak pernah selama-lama ini, bermula dengan BRIM. Terima kasihlah Tun Sri Najib mulakan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia pada hari itu, ya. Tahun 2000 berapa itu? 2013 apa semua. Kita mulakan, tapi diteruskan, tapi kali ini kita tambah dan tambah dan tambah. Yang bujang pun daripada 350 jadi 500. Alhamdulillah. Kamu Nak sebut bujang lagi. Dapat ke? Kita tambah tu. Dan bukan hanya itu tambahan, STR untuk menolong rakyat dan memperkembang ekonomi setempat. Selalunya kita ada dua tujuan, ya. Menolong rakyat dan memperkembang ekonomi setempat. Sebab duit itu mereka belanjakan. Duit mereka belanjakan tu 4 kali bayar, bulan Februari sampailah bulan 11, bulan 7, ya. 4 kali bayar. Permulaan bayaran RM500 pada bulan Februari ni. Dia coincide dengan sekolah dan sebagainya. Tapi sekolah pun kita bagi bantuan asas, bantuan awal persekolahan BAP itu RM150. Kalau seorang anak, ada berapa anak? Ada berapa? 5, 7, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi seorang RM150 bantuan awal persekolahan. Itu diteruskan. Baik, Wabi, ke hadapan adakah bantuan ini semua akan diteruskan dan nilainya akan dipertingkatkan? Setakat ini nampak terus dan tingkat, tetapi pada ketika yang sama kita kena buat apa yang kita panggil sebagai penyasaran subsidi. Itu, ya. Penyasaran subsidi ini tidak akan membebankan sangat kerana yang kita sasarkan tu pada orang yang kaya. Bukan kita tak suka orang kaya, kita suka orang kaya. Kita kalau boleh orang Malaysia ni kaya belaka. Itu kalau boleh, ya. Kita bukan tak suka orang kaya, tapi kita mohon supaya orang kaya tidak terimalah subsidi. Itu takkan orang kaya pun terima subsidi. Kalau minyak tu harga tinggi RM2.80, kita subsidikan turun jadi RM2.05. Orang kaya tak payahlah terima yang RM2.05, orang kaya boleh bayar RM2.80, bukan, ya? Jadi begitu. Ini saya setuju. Setuju. Itu sikit saja berkaitan tadi sumbangan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan itu. Barangkali rakyat bertanya-tanya berkaitan tentang proses itu. Komitmen yang diberikan oleh Kementerian Kewangan bagi masukan supaya proses itu dipermudahkan. Kurangnya birokrasi oleh kepada rakyat untuk memohon bantuan-bantuan ini. Bagaimana, YB? Ya, kita dah buat keputusan supaya kita mudahkan. Itu sebab jika tahun ini hanya bulan yang tertentu je, tahun depan sepanjang tahun, bermula bulan 11 ni, sepanjang tahun mereka boleh pergi cek Google ke internet, ya, sumbangan tunai rahmah, type
STR, sumbangan tunai ramah STR. Lepas tu dia akan keluar segala FAQ, segala soalan-soalan yang biasa ya, yang ditanyakan dijawab. Begitu juga e-Madani tu ada ya. Type e-Madani sumbangan tunai rahmah, dikeluarlah semuanya laman web itu. Dan untuk memudahkan dan mengurangkan birokrasi, kita dengar apa yang rakyat nak tu, maka kita sepanjang tahun boleh daftar, sepanjang tahun boleh upgrade. Dulu bujang, sekarang dah kahwin. Dulu 500 mungkin boleh jadi 1000. Ya, sebab apabila dia dah berumah tangga, lain dia punya nilai sumbangan itu. Betul. Jadi itu kaedah. Tetapi kita ada cross check dengan pelbagai jabatan. Itu JPJ kita ada, kalau dia ada daftar kereta Mercedes 2 biji, lepas tu nak minta sumbangan tunai rahmah, confirm lah tak dapat. Habis kalau Mercedes lama, YB lain cerita kan. Okey, YB, sebelum kita mengakhiri topik kita ni, bagaimana pandangan YB sendiri tentang pengurangan kuasa Menteri Keuangan ataupun devolution of power? Ini satu perkara yang menarik ya. Beliau sentiasa memastikan bahawa hidup rakyat, martabat hidup rakyat itu dipertingkat. Pada ketika yang sama kita menurunkan kos sara hidup, berusaha sungguh-sungguh menurunkan kos sara hidup dengan memberi subsidi itu, dengan memastikan kawalan, dengan memastikan penguasaan. Pada ketika yang sama, orang ingin kuasa lebih, tetapi beliau menurunkan kuasanya. Apa maksud penurunan kuasa? Penurunan kuasa itu ialah apabila beliau dikehendaki memohon daripada kementerian, daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, jika 4 perkara tadi tidak dapat dicapai. Baik. Tidak dapat dicapai. Sebelum ini dia tak perlu pergi Dewan Rakyat. Katalah defisit 5%. Dia tak perlu minta kebenaran daripada Dewan Rakyat. Tapi sekarang ini kalau defisit sepatutnya 3%, tapi defisit itu 5%, dia kena explain, kena terang, kena jelas, kena dapat kebenaran daripada Dewan Rakyat yang tentunya ada pembangkang. Ya. Kerajaan mungkin menyokong, tapi pembangkang yang 74 orang tu tolak 5 dah sekarang ya. Mungkin bertambah lagi ya. Sebab itulah sebab 5 telah menyatakan sokongan kepada PMX. Jadi 74 tolak 69 tu ramai ya. Baru ni masuk seorang lah jadi 69 tu, itu Menteri Besar Terengganu. Saya tak tahu dia ada masa atau tidak ya. Sibuk di sana, sibuk di sini. Tak apalah, itu rakyat telah buat keputusan, maka kita menerima keputusan itu. Walaupun demikian, saya pernah menyebut bahawa penurunan kuasa tadi saya dah cerita ya. Ini cerita sikit isu semasa ya. Boleh ya? Boleh YB. Tapi kita tak punya banyak masa lah. Ya. Tetapi kita kena lihat jangan hanya apa yang berlaku di Kemaman. Sudah ada 6 pilihan raya kecil. Jangan lupa ya. Ada satu yang selalu orang tak ingat, pilihan raya kecil di Sarawak ada satu dan kita menang. GPS menang. 3 lagi calon tu hilang deposit. Itu satu kita menang. Kemudian di Pulai, kita tu maksudnya Kerajaan Madani lah. Di Pulai menang. Satu lagi ialah di Sempang Jeram menang. 3 menang. Lepas tu UMNO menang di Pelangai. 4 menang. Yang kalah di Kuala Terengganu dan Kemaman. Jangan lupa tu ya. Daripada 6 menang 4, kalah 2. Jangan tengok satu je. Jadi kita kena tengok semua tu ya. Betul. Baik YB. Itu sebenarnya 8, 9, 10 majlis Betul. Mungkin sedikit kata untuk ajak mereka. 8, 9, 10 jemput datang, jangan tak datang, masuk percuma. Kebanyakan 2 hari itu ialah daripada pagi sampai ke malam ya. Datang ke mana? Di pekarangan Stadium Nasional. Baik, datang beramai-ramai insya-Allah. YB menanti anda juga di sana nanti untuk bersama-sama bertemu barangkali. Okey. Pantun. Pantun macam biasa. Okey, silakan YB. Kita bagi YB closing. Cantik anggun karya seni, alunan irama didengarkan. Setahun Malaysia Madani, ayuh bersama kita jayakan. Ya, Okey. ayo mari Itu kita patut bersama-sama. mengakhiri perbincangan kita pada untuk pagi ini. Betul. Terima Dan kasih banyak YB. teruskan kesetiaan anda, bina keharmonian negara, kekalkan keharmonian negara. Saya Helena Pahlavi. Saya Dina Salim. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.